Hi, so welcome back. So, untuk video kali ni kita akan buat pasal self practice 7.1C pula. So 7.1C, apa yang soalan ditanya? So question number 1. So the distance time graph shows the time taken by the two best participant in 100 meter event in sports championship of SMK Sinar Harapan. Graph OE represent result and OABC adalah Jeffrey. So AB represent time elapsed before Jeffrey continue dia punya larian selepas dia jatuh after a fall. So number question A. Question A dia kata calculate the time lost by Jeffrey in a competition. Okay. So dekat sini dia kata Jeffrey jatuh. So kan, Jeffrey dia jatuh. So berapa banyak masa yang dia rugi berbanding dengan Rizal punya masa. Kalau lah dia tak jatuh, dia dah rugi berapa banyak masa dekat situ. So this question actually simple. Dia tak involve any ni, cuma awak kena fikir logik sikit. So kalau dia jatuh dekat sini, maksudnya dia berhenti kan. So dia tak memecut, dia tak berlari apa. Jadi masa yang dia rugi adalah masa dekat sini. Part ni je yang dia rugi. Jadi kita punya jawapan adalah masa dalam bentuk second. So 9 tolak 6, which is awak akan dapat 3 second. So inilah masa yang dia rugi. So question B. How did Jeffrey have the chance to become the champion in the 100 meter event if he did not fall down and manage to maintain his speed? So kita try tengok kita punya masa kalaulah dia tak jatuh. So untuk question B, kita kena cari speed untuk both lah kalau tak jatuh. So kita cari speed untuk OA dulu. Speed OA, maksudnya kalau yang ini kita dah tahu masa yang dia nak ambil tu cuma 14 second. So kalau yang ni kita andaikan yang ini tak ada, so kita just cari yang hijau ni, yang ini, dan kita cari yang ini je, andaikan dia tak jatuh. So speed untuk OA adalah sama dengan 50 tolak 0 perkan dengan 6 tolak 0. So awak akan dapat dekat sini 50 per 6. 50 per 6. And then 50 per 6 ni nak cari speed. So kita nak masa kan, kita nak masa. And then kita boleh buat dekat sini masa yang dia boleh capai kalaulah dia berlari dengan speed yang sama. So time dekat sini adalah formula time is actually distance bahagi dengan speed. So macam mana saya tahu and saya dapat ini kat sini? So there is a triangular punya ni kat sini. So time kan, time sama dengan distance bahagi speed. So time, distance, speed. Anda kata letak satu jari awak dekat huruf T, apa yang tinggal? Distance kat atas, speed kat bawah. So ini adalah distance kat atas, speed kat bawah. So kalau let's say awak nak cari speed, speed sama dengan tutup dekat S. So distance kat atas, T dekat bawah. Maksudnya distance bahagi time. So and dia akan goes the other way around. Kalau nak cari distance, so speed darab dengan time, gitu. So sekarang kita nak cari masa yang dia boleh capai kalau dia tak jatuh. Jadi jarak yang kita lalui adalah 100. So speed, kalau dia maintain speed awal-awal ni 50 per 6 ni, so tengok berapa dia boleh dapat. So dia maintain speed 50 per 6 second. Sorry, 50 per 6 second. And awak akan dapat dekat sini 12 second. Yes. So your answer should be 12 second.
andai kata dia maintain, dia berlari daripada OA ni, daripada O ni maintain ke A ni sampailah dia habis, so dia akan tamat dalam masa 12 second. So by logic dia tanya, boleh ke dia kalahkan siapa ni, dia kalahkan si Rizal tu kalau dia tak jatuh. So Rizal dia tamatkan larian dalam masa 14 second. Jadi kita dapat dekat sini 12 second. So yes, justify your answer. Yes, Jeffrey will finish the run in 12 second. Maksudnya dalam masa 12 saat dia, kalau dia tak jatuh tu, dia boleh tamatkan lah, compare to si Rizal dia ambil 14 second. Okay, so jom kita tengok pula soalan number 2. Soalan 2, question 2. So question 2 kat sini dia beritahu the incomplete distance time graph shows Encik Jumali's journey for a distance of 100 km. Maksudnya akan ada naik lah dekat sini. Sebab dia sampai, dia punya distance travel adalah 100 km. Tapi gambar ni tak habis. So question A, dia kata kat sini, dia suruh cari, it is given that the rate of change in distance for the first 60 km is 72 km per hour. So calculate the value of T1. So rate of change, and dia bagi speed. Maksudnya dekat sini kita tahu speed sama dengan 72 km per hour. So speed adalah distance bahagi time. So distance kita lalui adalah 60. So time kita yang kita tak tahu, tapi kita nak dalam bentuk hours. Maksudnya kita punya distance 60 bahagi dengan T1 perkan dengan 60. Sebab kita nak in hours, sama dengan 72. And then here awak akan dapat your answer should be T1 sama dengan 50. So 50 apa? 50 minutes. Okay, so that's for question A. So question B, dia beritahu sini, if Encik Jumali's car is stationary for 20 minutes, calculate the value of T2. Maksudnya kat sini dia kata dia stationary selama 20 minit. So dia duduk dekat sini sampai sini selama 20 minit. Maksudnya T2 sama dengan, alamak, sekejap, untuk B, T2 sama dengan T1 tambahkan dengan 20 minit. So T1 ni kita kena tambahkan 20 minit supaya kita tahu T2 ni. Dia just bagi tahu kat sini 20 minit je. Jadi nilai untuk T2 and T1 kita dah tahu 50. So 50 tambah 20, T2 awak akan dapat 70 minutes. So quite simple, tapi kena tahu how to tackle the question lah. This is important. So question C dia beritahu his journey continue from B to its destination with an average speed of 75 km. Okay, ni yang penting. Average speed 75 km per hour. So complete the distance time graph for the whole journey of Encik Jumali. Jadi kita punya formula average speed apa? So average speed sama dengan total distance. Dari satu kena alert dekat sini, dia kata dari point B. So sebelum ni kita ambil total distance yang penuh. So kita kena ambil total distance dari point B, from B perkan dengan total time from
B juga. Okay, so total distance daripada sini, kita tahu dia akan pergi sampai ke 100 km, tapi dekat sini dia 60. So berapa je jarak perjalanan daripada sini pergi ke sini? Dia dekat sini akan dapat 100 tolak 60 bahagi total time. So masa yang dia ambil kita tak tahu, which is T. Kita tak tahu. And then graph ni graph dalam minutes kan, so kita nak in terms of hours. Sebab apa? And kita kena bagi 60 lah. Sebab apa? Sebab average speed ni dia bagi in terms of hours. So kalau dekat sini minute, kat sini hours, kan tak sama unit dia. So dia tak boleh nak operate, kita punya operation matematik tu salah lah kat situ. So here should be 75. Okay, so bila awak olah, so dekat sini awak akan dapat T akan sama dengan 32. So T, masa ni adalah masa 32. 32 ni total perjalanan daripada sini pergi ke sini, 32. And soalan nak complete the distance time graph. So maksudnya masa dekat sini ni berapa? Kita tahu distance kita dekat sini 100. Masa kita dekat sini berapa? Nak tahu cari masa dekat sini. So kita punya T3 lah kat sini. T3 sama dengan 70 tambah 32, which is awak akan dapat 102. So itu adalah kita punya T3 kat sini. Dia adalah 102 minutes. Okay, so question D. Question D pula dia bagi tahu nak apa? If the journey from origin start at 9:30 in the morning, so calculate the time Encik Jumali arrive dia punya destination. Kita tahu perjalanan dia mengambil masa selama 102 minit. 102 minit tu bersamaan, so dia bersamaan dengan 1 jam 42 minit. So equivalent to 1 hour 42 minutes. Okay, jadi kalau dia bertolak 9.5, so awak kena tambahkanlah dengan 1 jam 42 minit. And dekat sini awak akan dapat pukul 11:12 pagi, in the mornings. In the morning. So lah, if let's say nak buat kira macam mana dapat 11:12 tu 9:30. So sini 1:42. 2 sini 7, sini akan jadi 10. Tapi dekat sini lebih pada 60 kan, kena tolak 60. So tolak 60 awak akan dapat kat sini 2, sini 1. And then tolak 60, buang 1 kat sini, so tambah 1, akan jadi 11. So 11:12 pagi. So itulah jawapan untuk D. Okay, so jom kita continue dengan soalan nombor 3 pula. So question 3. Okay, question 3 dia beritahu Encik Jamal pergi Padang Besar. So dalam perjalanan dia balik ke Jitra, dia berhenti dekat Bukit Kayu Hitam untuk tea break. Okay, the distance time graph shows the return journey from Padang Besar to Jitra. Okay, maksudnya daripada Padang Besar kat sini, lepas tu dia nak balik Jitra. So Jitra dekat sini. And then kat kawasan ni adalah kawasan Bukit Kayu Hitam, Kayu Hitam, BKH. Gitu. Lepas tu soalan A. Soalan A dia beritahu calculate the duration in which Encik Jamal's car is stationary. Duration maksudnya tempoh berapa lama dia berhenti. So masa yang dia ambil dekat sini adalah 55 and 30. Stationary punya kawasan adalah this area. So dia berhenti dekat kawasan ini. So berapa lama dia berhenti? Dia berhenti start sampai dekat Bukit Kayu Hitam ni adalah waktu setengah jam.
and then dia bertolak waktu 55 minit. Nak tahu jawapan dekat situ, so masa dia berhenti adalah 55 tolak 30. Awak akan dapat dekat sini 25 minit. So inilah tempoh berapa lama dia berhenti. Question A siap. Question B. It is given that the average speed for the journey from Padang Besar to Bukit Kayu Hitam is 66 km per hour. Highlight dulu. So average speed berapa? 66 km. So determine the value of P. Kita nak cari P ni, value of P. Apa yang awak nak kena buat dekat sini adalah first things first. So dekat sini kena tulis dulu formula average speed sama dengan total distance bahagi total time. And kita tahu average speed kita adalah 66 km per hour. And then time kat sini dia in minutes, so kena bahagi kepada 60. Jadi kita nak tahu total distance kita berapa? 60 tolakkan dengan P. Sebab dia kata journey daripada Padang Besar pergi ke Bukit Kayu Hitam. So Padang Besar pergi ke Bukit Kayu Hitam adalah dekat sini, kawasan ni, this area. So nak tahu, nak tahu kawasan ini punya jarak dia, so awak kenalah buat 60 tolakkan dengan P, barulah awak dapat kawasan ni. And then bahagikan dengan kita punya time berapa. Kita punya time, so dia daripada sini pergi sini cuma 30 minit. So 30 minit, tapi kat sini in terms of hours, so 30 tu tukar dalam bentuk jam terus, dalam bentuk hours lah. Jadi dekat sini bila kita olah, awak akan dapat P sama dengan 60 tolak 66 darabkan dengan 30 per 60. Jadi nilai P awak akan dapat sama dengan 27 kilometer. So that's for number 1 lah. B1. So B2 dia kata calculate the distance between Padang Besar and Bukit Kayu Hitam. So Padang Besar and Bukit Kayu Hitam, distance dia tadi kita dah tahu, number 2. Total kita 60, P kita adalah 27. Nak tahu jarak dia 60, kena tolaklah dengan 27. So awak akan dapat dekat sini, your answer should be 33 km. So kawasan ini, sini adalah 37 km je. So that's for number 1 and 2. Question C pula. Question C dia beritahu apa kat sini. If Encik Jamal drive at an average speed of 64.8 km per hour from for the return from Bukit Kayu Hitam to his house in Jitra, calculate the value of T. Jadi dekat sini kita dibagi tahu average speed perjalanan balik ni daripada Bukit Kayu Hitam balik ke Jitra adalah 64.8. So buat macam biasa, average speed sama dengan total distance bahagi dengan total time. Okey, 64.8 km per hour adalah kita punya average speed. So total distance daripada sini pergi ke sini berapa? Mestilah 27, sebab daripada sini balik ke sini, so 27 tolak kosong, which is 27 lah. And then masa kita daripada 55 pergi ke T. So kita nak tahu kat sini, yang T ni adalah masa penuh, so kita kena tolak lah
So supaya kita tahu daripada sini pergi ke sini berapa banyak masa yang dia ambil. Jadi kita tahu dekat sini T kena tolak dengan 55. Tetapi ini dalam minutes, awak kena bahagikan dia dengan 60. Jadi awak punya nilai T dekat sini awak akan dapat 27 darabkan dengan 60 bahagi 64.8 tambah 55. So nilai T adalah bersamaan 80 minutes. Okay. So question C siap. So question D pula, calculate the average speed for the whole journey. So saya contoh kat sini ya. Question D, average speed. Saya tak tulis formula, average speed. So sama dengan, so kita punya total distance adalah 60 and kita punya masa yang ambil adalah 80. Tapi kita nak dalam bentuk hours, so kena bahagi 60. So here awak akan dapat answer is 45 km per hour. Yup, that's the answer for question number D. Okay, so last one. Question number 4. So question number 4 dia ada gambar gambar otak rasa mesti yang susah sikit ni. So the distance time graph shows Mr. Murthy journey by a car for a distance of 60 km in 30 minutes. It is given that the rate of change in distance before and after the stationary period are the same. So first question, calculate the value of T. Jadi dekat sini apa idea yang kita boleh buat? Satu hint yang kita boleh tahu dekat sini adalah it is given that the rate of change distance before and after stationary are the same. Maksudnya dekat sini kita punya speed from here and here akan jadi sama. So apa awak nak kena buat dekat sini? Kita tahu speed tu adalah gradient kan. So speed kita namakan dia, which is here to here is, ini adalah P lah, saya namakan dia P. Sini adalah Q, ini adalah R. Speed OP sama dengan speed QR. Jadi speed OP awak akan dapat dekat sini 24 per T. Okay, so tolak kosong-kosong, so sama je, sama dengan yang atas ni. Awak kena cari nilai dia. So here point kita adalah X dia adalah T tambah 10, Y dia adalah 24. Dekat sini awak punya X adalah 3T, sini dia punya Y adalah 60. Jadi masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 tu, nak cari gradient tu, awak akan dapat kat sini 60 tolak 24 per 3T tolak T tambah 10. Bagi dia tangkai sikit, takut T confuse. So yang ini awak boleh olah-olahkan. So next step apa yang awak kena buat adalah 24 over T sama dengan 18 per 2T tolak 10. Jadi your final answer here, jap, so olahkan dulu, awak akan dapat tolak 18T sama dengan 120, T sama dengan 20. So T adalah 20. Jadi kalau awak nak tulis siap-siap pun boleh. Sini adalah 20, so 20 tambah 10 adalah 30. 3 darab dengan 20 which is 60. That's for question A. So question B, dia minta apa? Average speed in kilometer per hour for the whole journey. So average speed
sama dengan kita punya total distance adalah 60, and then kita punya time adalah 60 minutes. Nak tukarkan dia pergi ke hours, so kena bahagi 60. So ini awak boleh potong-potong, and then you will straight away dapat jawapan 60 km per hour gitu. Lepas tu C, soalan C pula. Soalan B dah siap, soalan C. Describe the motion of the car after the stationary period. After the stationary period maksudnya dia nak dekat kawasan sini. First kali kita nak describe, mestilah kita kena tahu 3 benda. Satu adalah average speed, 2 adalah distance, 3 adalah time. Cari dulu average speed kita. So average speed kita adalah average speed sama dengan, so substitutekan kat sini. So here 3 ni adalah 60, so ini adalah 30. Jadi awak akan dapat dia kat sini 60 tolak 24 per 60 minus 30. Tapi ini dalam minutes, so kena bahagi ni kepada 60. Your answer here should be 72 km per hour. And then next is kita barulah kita boleh describe. So masa kita dah tahu, masa kita adalah 60, distance kita adalah 60 juga. Jadi kita boleh tulis, oh dia nak masa dalam tempoh stationary period, stationary period, after stationary period, So here your answer should be, kat sini masa daripada sini pergi ke sini adalah 30 minutes. Distance daripada sini pergi ke sini adalah 60 minus 24. So awak kena bagi tahu kat sini. So here is 36. The car, ni kita nak describe, move with an average speed of 72 km per hour for a distance berapa kilometer? 36 kilometer. Ingat disebab after stationary period. So masa berapa lama? Masa in 30 minutes ataupun 1/2 hours. Boleh je, tak ada masalah. Basically awak just hafal je ayat ni. So the car, ataupun kalau dia bagi tahu pasal benda lain, average speed apa, kosongkan dekat sini. Lepas for a distance apa, kosongkan dekat sini, in masa berapa. Tu je. Quite simple lah actually for this topics. Jadi kita dah complete kita punya exercise 7.1C.